dibuat kita. Jadi kita pula kena buat kepada anak cucu. Nah, boleh Ustaz, ayat yang mana yang menunjukkan yang wasiat yang kita kena masukkan dalam? tu surah Luqman. Surah Luqman. Ni kepala dia, ni kepala dia. Surah Luqman lah yang memerintah. Jangan sekali-kali. Surah Luqman. Nah. Tapi saya beritahu dah ayat-ayat ni dah sampai dah. Jadi kita beritahu. Kita sendiri tidak alami. Jadi kita ajar kepada anak-anak kita lah pula. Jadi anak saya pun saya tak ajar. Jadi saya ajar kepada cucu. Gitu. Itulah ya. Ya kita di madrasah tu, pada budak-budak yang datang, yang baru-baru datang tu ajar mengucap belaka. Siapa Tuhan tanya gitu belaka. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita buat apa? Siapa buat langit, siapa buat bumi, siapa buat surga, neraka, apa semua. Dia percaya. Nabi kita apa? Nabi siapa nabi yang gini. Percaya. Mengucap ya. So yang mengucap depan kita. Gitu. Sebenarnya kalau tak buat macam tu, apa dia punya? Dia berasa tidak sayang pada agama. Apa dia? Dia kita kena beritahu akidah. Bukan suruh mengucap gitu dak. Kena beritahu akidah dulu. Nah. Kita kena beritahu akidah. Tuhan kita siapa? Ya reka-reka. Tak payah cakap rukuk iman, rukuk Islam tu. Nah. Kita kata Tuhan kita siapa? Nabi kita apa? Tuhan kita buat tu. Pengakuan. Pengakuan. Dan dia mengaku depan kita. Nah. Bukan memang dari Islam ke? Memang dia ada Islam dah, tetapi secara rasmi yang dia panggil, rasmi. Besar besok tu awak akan bila kita bercakap tentang agama ni, awak akan berdepan dengan orang yang akan kata kita tak tahu bila masuk Islam. Kerana tak ada siapa ajar kita, dia kata. Kita keturunan je. Jadi kita berhenti anak cucu kita kemudian ni yang akan kata kepada kawan-kawan dia besok dengan ajar kepada dia mengucap 2 kalimah syahadat. Sebab orang mu'alaf masuk Islam dia mengucap. Jangan jadi bisi. Baik, kita sambung ayat Suruh nikah mengucap tak? Nak kat nikah disuruh mengucap. Itu terpaksa mengucap tu, tak berucap, tu tak boleh kahwin tu. Tu jadi terpaksa tu. Kita jawab kita adalah bila awak mula meluk agama Islam. Tak tahu. Kita jadi apabila kita diajar, bila kita ajar dia mengucap, dia akan kata dia masuk Islam sekian hari bulan. Lepas tu kita beritahu lah. Awak tahu ingat dah hari bulan ni berapa hari bulan dah? Ingat. So dia ingat gitu. Macam. Baik, kita sambung Wa qalu kunu hudan aw nasara. Mereka berkata, jadilah kamu orang Yahudi atau Nasara, ataupun jadilah kamu Nasara, tahtadu. Nascaya barulah kamu terpimpin. Mereka kata, ni orang-orang Yahudi ataupun orang Nasara, orang Kristian berkata, masuklah kamu dalam agama Yahudi, masuklah kamu dalam agama Nasara, nascaya kamu akan terpimpin. Tapi Allah suruh kita jawabnya, kul, kata kepada mereka, bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan sebenar sekali kami tak akan ikut Yahudi, kami tidak akan ikut Nasara, tetapi kami ikut agama ajaran Nabi Ibrahim hanifa, yang lurus, tidak syirik pada Allah. Agama itu sendiri tidak syirik pada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang pernah buat syirik pada Allah. Ayat ni, ayat wa ma kana minal musyrikin ni sinonim dengan Nabi Ibrahim. Bila ada saja Nabi Ibrahim, biasanya ada wa ma kana minal musyrikin. Tuhan memang sangat dengan Nabi Ibrahim ni. Sebagai satu orang manusia yang tidak buat syirik pada Allah. Nabi Ibrahim ni dia seorang diri Islam. Awak cuba bayang, semua orang lain kafir belaka, dia seorang. Lepas tu dia tabligh, bini dia saja masuk Islam, Siti Sarah.
Lepas tu anak saudara dia Nabi Lut masuk Islam. Jadi yang lari daripada Babylon tu ialah Nabi Ibrahim, isteri dia Siti Sarah, lepas tu anak saudara dia Nabi Lut. Tak ada. Yang lain semua kafir lah. Termasuk ayah dia, mak dia, adik-beradik dia. Ustaz, saya pernah dengar ada orang Jepun yang dia cakap pasal agama Islam lah. Dia kata yang ihdinas siratal mustaqim tu, dia kata jawapan dia adalah untuk ayatnya adalah jawapan untuk ihdinas siratal mustaqim tu. Maknanya dia tu Wa ma kana minal musyrikin. bukan yang ya tu. Dan tidaklah Nabi Ibrahim tu orang yang musyrik. Memang gitu. Dia maknanya kita kena ikut Nabi Ibrahim kata, bukan ikut Nabi Muhammad. So salah. Salah pula. Orang Jepun dia Dia salah pula. Pasal kita je dia ada ayat lain. Ayatnya adalah surah Ali Imran. Dia tu jalan lurus dia kata. Ini jalan yang lurus dia kata. Dia ada ayat lain pula, ada perjanjian lain. Ada satu lagi iaitu surah, saya jawablah kau takut. Saya jawab kau dah. Surah Ali Imran ayat ke ni kena lakar ni sikit ni. Ayat ke 71. Ayat 71 surah Ali Imran muka surat 60. Jadi kalau orang kata kita kena ikut Nabi Ibrahim bukan ikut Nabi Muhammad, atau salah. Pasal ni ayat dia. Ayat ke 71. Muka surat, kalau Quran tafsir biasa tu, muka surat 60. Surah Ali Imran. Lepas surah Baqarah ialah Ali Imran. Ayat ke 71. Jumpa Jumpa. Muka surat 60. Ayat ke 71. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina, iaitu ketika Allah Taala mengambil perjanjian dengan para nabi. Lama ataitukum minal kitab, iaitu tatkala kami beri kepada kamu daripada kitab, wal hukma, dan kefahaman agama. Kefahaman agama. Kalau kita ni surah Ali Imran 81. Muka surat 61. Muka surat 60. Saya minta maaf. Maaf. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina, yaitu ketika Allah Taala mengambil perjanjian dengan para nabi. Lama ataitukum, yaitu tatkala kami beri kepada, apabila kami beri kepada kamu daripada kitab, wal hikmah, dan kefahaman agama. Sini hadir nabi, kalau umat hadir nabi. Tsumma ja'akum rusulun minkum, kemudian datang kepada kamu nabi yang musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa saja kitab yang ada bersama kamu, kitab Taurat, Injil, Zabur. La tu'minun nabihi, kamu mesti beriman dengannya, dengan nabi itu, iaitu Nabi Muhammad. La tu'minun nabihi, nabihi, kamu mesti beriman dengan nabi itu. Wala tansurunnahu, kamu mesti menolong nabi itu. Ini juga ayat yang menafikan Nabi Khidir hidup lagi sekarang. Sebab Nabi Khidir tak datang jumpa Nabi Muhammad masa Nabi Muhammad hidup. Allah Ta'ala sudah ambil perjanjian dengan semua Nabi. Bila mari Nabi akhir zaman, mesti tolong Nabi akhir zaman. Misalnya gini Nabi Musa. Bila Nabi Musa datang, Nabi-Nabi sebelum Nabi Musa tu mesti tolong Nabi Musa. Faham? Bila datang Nabi Isa, semua Nabi-Nabi mesti tolong Nabi Isa. Sebab tu Nabi Yahya tolong Nabi Isa. Nabi Yahya, dia sezaman tu. Dia Nabi. Dia tidak Nabi suku-suku dak ni. Mesti mari tolong Rasul yang datang kemudian. Apabila Nabi Muhammad mari,
maka semua nabi-nabi itu mesti beriman dengan Rasul ni. Bila nabi kena beriman, mana umat mesti beriman. Faham? Ha? Lepas tu nabi ni qala aqrartum, Tuhan berkata, adakah kamu berikrar wa aqadtum ala zalikum isri, untuk kamu mengambil atas demikian itu perjanjian? Semua nabi-nabi berkata qalu aqrarna, kami ikrar, nak ikut. Maka Tuhan berkata Tuhan berkata fashhadu, maka kamu bersaksilah, wa ana ma'akum minasyahidin, aku sendiri bersama kamu dengan orang yang bersaksi. Sebab itu masa kita ajar anak kita masuk Islam, cucu kita masuk Islam tadi, yang saksi sebenarnya ialah Tuhan juga. Ni ayat ni. Nah? Maknanya waktu zaman Ibrahim tu agama dia apa nama agama tu? Agama Islam kan nama dia? Hanifah. Hanifah. Muhammad Hanif dia panggil. Hanif. Gelaran dia macam Yahudi dia panggil Yahud. Nah, macam zaman apa dia? Dia panggil Sabi'in. Umat Nabi dia gelaran, dia panggil panggilan. Umat Nabi Musa dia panggil Yahudi. Umat Nabi Isa dia panggil Kristian Nasara. Umat Nabi Ibrahim dia panggil Sabi'in. Sabi'in. Akan jumpa ayat tu. Jadi umat Nabi ini masuk mana dia masuk syurga. Dan umat dan Nabi Muhammad ni yang hampir sekali dengan Nabi Ibrahim ialah Nabi Muhammad. Ayat lain pula. Ayat lain pula. Yang paling hampir sekali dengan Nabi. Maknanya tak semestinya agama Islam masuk syurga, maknanya agama lain contoh Sabi'in tu masuk syurga juga lah. Dia Islam lah ke dia panggil, cuma gelaran ya. Nak suruh kita kena umat masing-masing ya. Gelaran ya. Tapi nama agama Islam tu datang selepas Nabi Muhammad. Yalah dia panggil Aslam tu, Aslim. Dekat tadi dia kata. Ya tali berserah diri itu dari segi bahasa Arabnya. Jadi bahasa apa? Bahasa Hebrew-nya lain. Nah. Lepas tu qalu. Katakanlah kamu sekalian. Amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman dengan Allah dan apa saja wahyu yang diturunkan kepada kami. Apa saja tu, apa tu ialah wahyu. Semula Tuhan suruh kata ni, ucapkanlah. Tuhan perintah, ucapkanlah dengan lidah, terimalah dengan hati. Amanna billah, kami beriman hanya dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa-apa wahyu yang diturunkan kepada kami. Jangan kata apa-apa ni, wahyu sini. Pasal kalau kita tak kata wahyu, dia lain kali dia jadi silap. Bid'ah boleh buat juga jadi. Bid'ah tak ada wahyu, tidak daripada ayat Quran ataupun hadis. Hadis pun wahyu juga. Hadis pun wahyu juga. Nabi tak akan rekod kamu ni. Semua daripada Allah belaka. Nabi Jibril ajar kepada Nabi guna perkataan dia panggil hadis. Bila Nabi tak tukar perkataan tu, direct perkataan Tuhan, dia panggil hadis kursi. Lepas tu daripada kefahaman Nabi juga dia jadi hadis juga. Daripada ada Jibril ajar gini-gini, Nabi pun faham. Mana kalau buat gini pun boleh. Jadi daripada kefahaman dia panggil hadis juga. Itu perintah Tuhan apa? Nah. Wa ma unzila ilaina, apa saja wahyu yang diturun kepada kami, iaitu Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa saja wahyu yang diturun kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan wahyu yang diturun kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan wahyu yang diturun kepada Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dan wahyu yang diturun kepada Nabi Yaqub. Wal Asbat, dan wahyu yang diturun kepada nabi-nabi anak cucu Nabi Yaqub. Wa ma utiya Musa, dan apa saja wahyu yang diberi kepada Nabi Musa, iaitu daripada kitab Taurat. Wa Isa, dan apa saja wahyu kepada Nabi Isa, iaitu kitab Injil. Wa Ishaq,
wa ma utiyan nabiyuna, dan apa saja wahyu yang diberi kepada para nabi mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza-bezakan di antara mereka nabi-nabi itu, tapi kami hanya terima Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman dan ikutan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Ta'ala berserah diri dengan guna syariat Nabi Muhammad. Nah, dengan guna syariat Nabi Muhammad. Ini ialah kesimpulan ajaran semua nabi-nabi. Ni, semua ajaran nabi-nabi. Fa'in, maka sekiranya amanu bimithli ma ataitum bihi, sekiranya ahli-ahli kitab tu juga beriman juga seperti mana ahli-ahli kitab, iaitu daripada Nasara ke, daripada Yahudi ke, amanu, yang beriman juga bimithlihi, seperti mana ma amantum bihi, seperti mana sahabat-sahabat Nabi beriman, seperti mana sahabat-sahabat Nabi beriman dengannya. Faqadih tadau, maka mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Wa in tawallau, sekiranya mereka itu berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka itu sesat dalam persimpangan yang sangat jauh, duduk dalam kesesatan yang sangat jauh. Jadi ayat yang atas tu, fa'in tu sekiranya ahli kitab beriman. Ni bukan bahawa musyrikin ni beriman. Ni ahli kitab beriman, iaitu daripada Nasara, daripada Yahudi. Fasayakfikahumullah, maka cukuplah Allah Ta'ala terhadap kamu. Sudah cukuplah Allah Ta'ala terhadap kamu, terhadap mereka tu. Untuk cukuplah dengan Allah Ta'ala untuk kamu terhadap mereka. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Sibghatullah, ni celupan Allah yang saya kata tadi, iaitu baptize, celup. Dia budak ni, dia Kristian ni, dia panggil baptize ni, lepas beranak ni dia kata kita sekarang ni kita belah mulut dia baptize, iaitu dia titikkan air atas dahi. Lepas tu dia selam dalam air di gereja dia. Lepas tu dia salib di dada, di kepala. Sibghatullah, dia panggil sibghah. Dalam bahasa Arabnya sibghah. Dia dalam bahasa Kristian ni panggil baptize. Sibghatullah, celupan Allah, iaitu agama Allah. Wa man ahsanu, siapakah lebih baik minallah, daripada Allah. Sibghah, daripada agama Allah. Daripada Allah sini kita kena tafsir daripada Allah dulu. Sibghah, celupan, iaitu daripada kufur, daripada musyrikin kepada tauhid pada Allah, mengesa pada Allah. Wa nahnu lahu abidun, dan sesungguhnya kami terhadap Allah saja kami berserah diri dan berdoa. Kul, tanya mereka, atuhajjunana fillah, adakah kamu nak membantah berhujah tentang mengesakan Allah? Wa huwa rabbuna, sedangkan Allah Ta'ala tu Tuhan kami. Wa rabbukum, dan juga Tuhan kamu. Walana a'maluna, dan bagi kami amalan-amalan yang kami belajar daripada Nabi kami. Walakum a'malukum, dan kamu apa yang kamu, walakum a'malukum, dan kepada kamu amalan-amalan kamu yang kamu belajar daripada guru-guru kamu. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan sesungguhnya kami kepada Allah saja kami tulus ikhlas dalam ibadat, dalam doa, dalam pemujaan.
Ini ayat ni seperti dengan surah kuliah. Surah kuliah. Lakum dinukum waliyadi. Walana a'maluna. Bagi kami amalan-amalan kami yang kami belajar daripada Nabi kami. Walakum a'malukum. Bagi kamu amalan-amalan yang kamu belajar daripada tok guru kamu. Dia tok guru ya orang lain. Tak kira Hindu, tak kira Buddha, tak kira musyrikin. Tak kira musyrikin Malaysia kau, musyrikin Mekah zaman dulu kau, serupa lah kau. Semua tok guru lah kau. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan sesungguhnya kami terhadap Allah Ta'ala saja tulus ikhlas. Syikayah, iaitu rungutan Allah Ta'ala kepada mereka. Apakah taquluna inna Ibrahim, apakah kamu masih mengata-ngata terhadap Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub, wal asbat dan anak cucunya, iaitu nabi-nabi daripada anak cucunya. Kanu hudan, iaitu Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, atau Nasara, atau Nabi Ibrahim itu, atau semua mereka tu Yahudi, semua mereka tu Nasara. Dah, bukan. Kul, katakanlah, amantum. Kul antum, adakah kamu? Apakah kamu? A'lamu, mengetahui. Amillah, terhadap, adakah kamu mengetahui? Amillah, atau Allah yang lebih mengetahui. Semula dah. Kul, katanya mereka. Antum a'lamu, adakah kamu lebih tahu? Amillah, ataupun Allah lebih tahu. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah. Maka siapakah lebih zalim, lebih daripada satu orang yang menyembunyikan penyaksiannya indahu, di sisi Allah Ta'ala, tentang di sisinya dalam, iaitu yang dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, ataupun dalam kitab Quran, yang mengesakan Allah Ta'ala. Minallah, daripada Allah. Sini maknanya daripada mentauhidkan pada Allah saja. Kata masih dia menyembunyikan. Dia tahu benda tu syirik, dia tahu, tapi dia menyembunyikan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai leka terhadap apa yang kamu lakukan, bermakna Tuhan akan balas. Oleh sebab itu, tilka ummatun, itulah dia umat, qad khalat, yang sudah berlalu mereka itu mati. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa yang kamu lakukan. Wala tus'alu amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan ditanya lagi terhadap apa yang mereka dulu lakukan. Itu dia. Habis satu juz. Surah Baqarah ni habis satu juz. Ayat berikut ni ialah juz yang kedua surah Baqarah. Jadi kesimpulan juzuk pertama ni ialah berkenaan dengan agama. Agama ni mesti wahyu. Ingat, agama mesti wahyu. Ayat yang berikut ni ialah berkenaan dengan kiblat. Sebelum kita nak lawan lagi ke macam mana? Nak suruh sambung ke, nak sambung main lepas? Banyak air lah. Jangan tanya banyak lagi lah. Saya tanya nak sambung lagi, tidak. Sambung. Dia gini ya. Ini ialah berkenaan dengan kiblat. Kiblat. Kita sendiri silap hari bulan ada juga syirik pada Allah tentang kiblat. Iaitu apabila kita berdepan dengan orang kafir, kita tanya, kamu duk sembah berhala tu? Dia jawab hari, kamu sembah batu hitam tu, Kaabah. Orang Kristian duk cakap dia Masjid Aqsa, dia tak cakap tentang Masjid Aqsa. Dia cakap berkenaan dengan batu tu. Batu tempat Nabi naik ke Mi'raj tu.
Bila Baitul Maqdis, dia tak cakap Masjid Aqsa. Dia cakap tentang batu tu. The Dome of Rock. Batu. Kubah batu tu. Itu yang lebih besar lagi daripada Masjid Aqsa. Kitanya batu tu tak ada benda. Kitanya masjid tu. Nampak? Dia larikan tajuk. Jadi, kalau kita tak faham bahawasanya menghadap kiblat adalah seperti menghadap berhala. Memang seperti. Kau tak serupa. Seperti lah, tidak serupa, seperti, seakan-akan. Maka orang kafir akan kata, kamu pun menghadap batu, kami menghadap tokong. Kita pun kata, yalah betul dah. Kata betul dah tu kufur kita. Nah, faham kan? Jangan kata yang tu, itu kena ajar yang tu, kena beritahu yang tu. Jangan sekali kata bila dia kata, kamu sembah batu, kita sembah berhala. Serupa ya, kita beza cara ya dia. Kita kata iya tak iya juga, kafir. Maknanya kita mengaku yang dia tu serupa dengan kita. Nah, jangan. Sebab tentang kiblat ni ada 6 ayat semua tu. Mereka tak ada ayat. Mereka dia cerita daripada tok guru mereka lah. Jadi saya baca 2 ayat lah ni. Saya baca 2 ayat, kemudian kita sambung minggu depan lah ya. Saya qulu sufa, berkata orang-orang bodoh, minan nas, daripada manusia. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah dia yang menyebabkan mereka tu berpaling kiblat daripada kiblat dulu? Iaitu Nabi Muhammad ni duk tengah menghadap ke kiblat Baitul Maqdis. Tiba-tiba selepas 14 sehingga satu hadis kata 14 bulan, satu hadis lagi kata 17 ke 18 bulan. Ada berbezalah. Nabi diperintahkan supaya menghadap ke kiblat Kaabah. Dia kata apalah mereka ni orang bodoh. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni orang bodoh lah. Mereka kata, saya qulu sufa. Berkata orang bodoh daripada manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang menyebabkan mereka tu berpaling, memalingkan diri daripada kiblat mereka yang asal, iaitu Baitul Maqdis kepada Baitillah. Jawapan pertama, ni soalan mereka. Jawapan pertama ialah, kul, katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah arah timur ke arah barat, nak menghadap ke mana-mana milik Allah. Yahdi man yasha, Allah Ta'ala boleh pimpin kepada siapa-siapa yang dia kehendaki, ila siratal mustaqim, jalan menuju kepada mengesakan Allah. Bagi orang yang ada syak ragu-ragu, kita lain. Jadi bagi kesempurnaan itulah, wa kadzalika tu maksudnya bagi kesempurnaan mengesakan Allah itulah, untuk menjadikan kamu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, untuk kesempurnaan itulah kami jadikan kamu umat Islam ni, anak umat Islam, orang yang mengesakan Allah, yang mengucap 2 kalimah syahadat, yang mengesakan Allah, tidak syirik. Muhammad Rasulullah, mengaku bahawasanya Nabi Muhammad Rasulullah sebagai ikutan, bermakna dia mengaku untuk ikut sunnah Nabi, bermakna tidak buat syirik, tidak buat bid'ah. Itu makna umat wasata, adalah satu umat yang terbaik di kalangan semua umat-umat dulu. Daripada dulu sampai sekarang ni pun, sampai akhir zaman pun, umat Islam ni lah yang terbaik, wasata. Litakunu syuhada, supaya kamu boleh jadi saksi ke atas manusia, iaitu supaya Nabi Muhammad itu sendiri akan jadi saksi ke atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu alaikum, dan Rasul itu akan menjadi saksi ke atas mereka. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Semula ada silap sikit ni. Semula.
litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu orang yang mengesakan Allah Taala sekarang ni akan jadi saksi bagi manusia yang engkar. Siapa-siapa yang tidak syirik pada Allah, yang mengesakan Allah, yang buat amal soleh, mereka adalah jadi saksi kepada orang-orang yang tidak ikut. Sebab kita kenal lah, kau ni yang tak ikut ni, kau tak kenal. Siapa yang bercakap ni, siapa yang tabligh, siapa yang lawan tu dia tahu, dia jadi saksi depan Allah besok. Saya beritahu dah dia ni, dia lawan kita gini. Dia beritahu dah dia ni terimanya gini. Saksilah kau panggil. Nah, supaya orang yang ikut sunnah tu menjadi saksi kepada manusia ramai-ramai. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan supaya Nabi Muhammad tu jadi saksi bagi orang yang beriman tadi pula. Ayat yang serupa duduk dalam surah Haji. Akhir surah Haji. Ayat serupa. Siapa-siapa yang tabligh pada orang, maka dialah jadi saksi bagi manusia esok. Dan Nabi Muhammad tu jadi saksi bagi dia. Siapa yang tak suka Nabi Muhammad sebagai saksi dia di pada mahsyar? Siapa dia? Awak tak suka Nabi Muhammad tu jadi saksi awak depan Allah Ta'ala, awak mengesakan Allah. Allah. Kau tak faham ni saya kata? Nabi Muhammad kata aku menyaksi dia tu mengesakan Allah Ta'ala. Pasal kita menjaga sunnah Nabi, kita menjaga Quran yang Nabi diutuskan. Kita pula bawa. Maka guru kita jadi saksi kita, guru dia jadi saksi guru kita, guru pada guru sampailah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tu menyaksi ke atas semua. Itu dia panggil sana. Dia kata sana. Nah, siapa-siapa belajar dengan saya beri sana ni. Habis belajar saya beri seorang satu. Sampai ke Nabi. Supaya Nabi Muhammad tu jadi saksi ke atas mereka. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat itu yang kamu dulu menghadap kepadanya illa melainkan li ta'lama man yattabi'ur rasul, melainkan supaya kami dapat tahu siapa yang ikut Rasul, mimman yang qalibu ilaihi ala aqibai, siapa yang berpaling ke belakang tidak ikut Rasul. Mana siapa di antara sahabat Nabi yang ramai-ramai ini yang percaya pula ikut Nabi. Siapa yang engkar, siapa yang munafik tu boleh nampak. Tak ikut tu munafik. Munafik tu mana kafir dah. Wa in kana, dan sesungguhnya yang demikian itu laqabiratan, adalah satu perkara yang amat besar untuk dipikul. Illalladzi, itu mengesakan Allah, mengikut Allah semata-mata, mengikut Rasul semata-mata seperti mana yang diajar tu. Laqabiratun wa in kanat laqabiratan illa 'alal ladzina nahadallah, melainkan ke atas orang-orang yang dapat hidayah Allah saja yang boleh pikul. Yang tak dapat hidayah Allah berasa berat. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah Ta'ala tu liyudhi'a, akan untuk menyia-nyiakan imanakum, iman mereka. Iman mereka sini ustaz kita kata ialah ibadat soleh, iaitu contohnya semayang lah, yang sahabat-sahabat Nabi dan Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dulu. Jadi bila menghadap ke Mekah, jadi 14 bulan dulu, batal belaka. Dah. Tuhan kata, wa ma kana yunallah, tidaklah Allah Ta'ala liyudhi'a, tidak akan menyia-nyiakan imanakum sini ialah termasuk dari segi imannya. Iman ini ialah ibadat sini ialah semayang, salat. Innallaha bin-nasi raufur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap manusia semua sekali itu
La raufun, sangat menyayangi mereka. Rahim, maha menyayangi dan maha belas kasihan pada semua makhluk. Cuma makhluk saja yang engkar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.